Salam dan hai kepada semua pencatur. Ada tak antara korang ni yang selalu main chess, main banyak, berlatih banyak, tapi tak meningkat, tak power-power, tak pandai-pandai? Kenapa? Mungkin korang ada membuat 5 kesalahan yang saya akan cerita selepas ini. Tolong tengok sampai habis sebab kesalahan nombor 5 adalah yang paling penting. Let's go! Kesalahan pertama adalah suka sangat tukar buah ataupun exchange buah tanpa berfikir. Tengok kat sini sebagai contoh. Tolak pawn, okey. Korang pun makan, dia makan. Korang pun kata okey tukar lagi, dia pun makan lagi. Queen tukar lagi, dia makan lagi. Bishop datang lagi nak makan knight. Bishop kawal, tukar lagi, makan. Knight pula keluar, makan lagi. Semua benda korang nak makan, semua benda korang nak tukar, nak exchange. Dan kalau tengok kat sini, baru move ataupun gerakan ketujuh, banyak buah dah tak ada. Apakah ini? Ini adalah satu game yang tidak baguslah. Jangan buat macam ni sebab bila korang tukar ataupun exchange buah tanpa berfikir, korang telah menghilangkan banyak buah atas papan. Dan bila buah dah banyak hilang atas papan, macam mana korang nak berperang? Macam mana nak bermain? Kita perlukan buah-buah catur tu untuk membuat taktik, untuk buat strategi, untuk menang. Kalau buah dah awal-awal dah tak ada, macam mana nak menang? Ini adalah satu tabiat ataupun habit yang saya tengok ramai sangat pemain amatur yang buat. Satu lagi, bila bercakap mengenai exchange kan, pertukaran buah, apa yang saya perasan ramai buat adalah suka untuk tukar buah yang best, buah yang kuat, korang pergi ambil, korang pergi makan. Sebagai contoh kat sini kita tengok, Knight ni, kuda ni, dia sangat-sangat best, sangat-sangat cantik dia duduk kat sini. Dia pun seronok duduk kat sini. Yiha, dia kata, aku suka kat sini sebab aku mengawal kawasan ataupun daerah yang luas, yang banyak. Jadi, tolong jangan kacau aku, dia kata. Tapi, apa yang korang buat? Korang pergi ambil Knight tu, terus korang pergi makan tanpa berfikir. Korang pergi tukar. Apa yang korang dapat kat sini? Tak dapat apa-apa. Korang hilangkan satu buah yang best. Kesalahan kedua ialah korang tak fikir, korang tak tanya apa tujuan gerakan lawan. Sebagai contoh kat sini kan, okey, korang tolak pawn, dia tolak pawn, korang keluar knight, dia keluar knight, dan lepas tu korang terus makan. Korang tak fikir langsung kenapa dia keluar knight kat sini. Ini adalah tidak bagus. Sepatutnya apa yang korang kena buat ialah korang kena tanya setiap gerakan yang lawan buat tu, korang kena tanya apa tujuan dia. Sebagai contoh kat sini knight. Tanya knight tu, tanya lawan apa tujuan, apakah sebab kau keluarkan knight. Tapi jangan tanya lawan depan-depan, tanya dalam hatilah. Kalau tanya depan-depan nanti kena warning pula, okey? Jadi kat sini kita tanya otak kita, fikir kenapa knight ni keluar kat sini, apa tujuan. Bila kita buat macam ni, kita paksa otak kita untuk berfikir. Sebagai contoh kat sini kita tengok, oh, knight ini mungkin dia nak makan pawn 1 dan mungkin dia nak kawal petak tengah dan mungkin dia pun nak ready bersedia untuk castling. Jadi banyak tujuan dia kat situ. Jadi ini yang kita kena fikir. Bila kita tahu apa tujuan lawan, barulah kita boleh fikir apakah gerakan yang kita nak buat. Apakah benda ataupun gerakan yang sesuai untuk balas gerakan tersebut. Dan bercakap mengenai berfikir, ramai yang buat kesalahan berfikir, iaitu kesalahan nombor 3. Kesalahan nombor 3 ialah korang tak berfikir panjang. Bila kita main catur, kita nak melatih otak kita untuk fikir banyak, untuk fikir panjang supaya kita boleh menang. Kalau korang fikir 1 step, 2 step je, ini tak akan membantu korang untuk menang, tetapi akan membantu korang untuk mudah kalah. Sebab bila kita fikir sekejap, kita akan senang terkena taktik lah, terbuat blunder, terbagi free dan sebagainya. Jadi itu adalah satu benda yang tidak bagus. Sebagai contoh mudah, kat sini lawan korang tolak pawn. Korang pun cakap, wah, ada pawn free lah, seronoknya boleh makan pawn free. Tiba-tiba dia pun datang checkmate. Korang pun terkejut, buat-buat menangis dan sebagainya. Ini tidak bagus. Tolong. Bila lawan membuat sesuatu gerakan, tolong fikir. Kenapa? Why? Apakah tujuan dia? Apakah sebab dia bergerak dekat sini? Tolong gunakan otak. Korang boleh, cuma malas saja. Bila korang buat benda ni lama-lama, bila kita paksa otak kita untuk berfikir panjang, untuk berfikir lama kelamaan, dia akan menjadi satu habit, satu tabiat yang bagus. Dan bila korang main nanti, dia akan automatik berfikir sendiri. Dan bercakap mengenai berfikir pula, poin nombor 4 ada kaitan. Kesalahan keempat.
terlalu banyak main game bulat ataupun blitz. Apa itu bulat dan blitz? Bulat merupakan game catur yang pantas dimainkan bawah 3 minit, manakala blitz pula dimainkan bawah 10 minit. Dia lama sikit daripada bulat tapi masih lagi dalam kategori yang laju. Jadi, bila korang main permainan yang laju macam bulat dan blitz, ia sebenarnya tidak bagus. Sebab apa? Sebab bila kita main laju kan, kita tak fikir banyak pun. 1-2 step je fikir dan terus gerak. Ini tak bagus sebab dia akan, macam saya cakap tadi, buat habit ataupun tabiat yang tidak bagus. Dia akan buat korang jadi malas nak berfikir. Dan korang akan terbawa-bawa benda ni bila main di tournament, kejohanan ataupun apa-apa game yang memerlukan masa yang lama macam rapid dan juga klasikal. Jadi tolong, untuk beginner, amatur, tolong jangan main time control ataupun masa yang laju macam bullet dan blitz. Haramkan penggunaan bullet dan blitz sebab ini akan merosakkan game korang. Ya, bullet dan blitz boleh membantu tapi hanya kalau korang merupakan pemain yang sudah kuat sahaja. Seterusnya kita pergi kepada poin nombor 5, poin yang terakhir yang paling penting, iaitu korang berlatih dengan cara yang salah. Ramai pemain catur yang nak meningkat. Ramai pemain catur yang nak menjadi lebih bagus, lebih pandai dari yang sebelumnya. Dan ramai juga yang berusaha untuk ke arah itu. Tetapi, berapa ramai sahaja yang berusaha sepenuhnya? Lagi ramai berusaha separuh jalan. Hangat-hangat tai ayam nama dia, okey? Jadi kat sini, apa yang korang kena buat ialah yang pertama, korang kena tahu apa yang korang nak. Sebagai contoh, kita kena letakkan kita punya target. Contoh, tahun ni target nak jadi apa? Tahun ni target nak menang kejohanan peringkat kampung. Tahun ni target nak menang lawan menentang ayah, nak menang menentang kucing, nak menjadi wakil kampung, nak menjadi wakil daerah dan sebagainya. Kena ada target untuk setiap tahun. Dan selepas ada target, barulah kita boleh plan, barulah kita boleh rangka kita nak buat apa. Apakah latihan yang perlu kita buat. Dan latihan yang kita nak buat tu, kena berdasarkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam game kita lah. Kalau kita lemah dekat taktik, kita berlatihlah. Lebihkanlah sikit taktik. Kalau lemah dekat endgame, lebihkanlah sikit endgame dan sebagainya. Dan ini akan membantu korang untuk nampak apa yang korang nak buat dalam masa setahun tu. Dan bila korang dah rangka, tolong jangan rangka tampal buat hiasan. Tak nak, okey? Bila dah buat plan, tolong buat, tolong committed dan berdisiplin. Barulah korang akan menjadi seorang pemain yang lebih bagus. Untuk pemain yang sudah mempunyai jurulatih ataupun coach, ini akan menjadi lebih mudah sebab coach korang akan bantu korang. Dia akan rangka, dia yang tahu apa nak buat dan sebagainya. Jadi perjalanan korang mungkin akan lebih laju dan lebih mudah.